Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan inayah dan kurnianya dapat kita kembali bersama-sama berkumpul pada petang ini dalam waktu yang sama. Cuma bezanya hari ini kita bukan nak mengulas topik ataupun membincangkan topik-topik yang serius berkenaan dengan proses jual beli hartanah seperti biasa. Petang ni kita nak santai sikit, kita nak borak-borak sikit berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Tajuk hari ini adalah kerjaya sebagai kerani konvensi ni. So, kerani konvensi ni apa? Kerani konvensi ni adalah gelaran kepada pembantu dan setiausaha peguam yang bekerja di firma guaman. Tugasan kerani konvensi ni dia banyak membantu peguam lah dalam bidang-bidang ataupun menjadikan dokumen-dokumen pengundangan hak milik hak tanah ni. Oleh itu pengaturan asas berkenaan dengan undang-undang ni memang sangat penting dan akan dan semestinya ada pada mereka ni. Jadi hari ni jom kita cari tahu dan dengar tentang pengalaman kerjaya sebagai seorang kerani konvensi. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita hari ini, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Ashidi Izwani binti Tamidi dan saya sebagai HR dan admin di Tetuan Hawari Hanafi & Co. Bekerja sebagai HR dan admin ni sejak tahun 2018 lagi, hampir 3 tahun lebih rasanya di Hawari Hanafi & Co. Kita perkenalkan dengan panel pertama kita hari ini. Yang pertama, diberi nama Puan Siti Nurbaizura binti Ngamar. Alhamdulillah. Hai Cik Puan. Assalamualaikum semua. Okey Kak Noh. Kak Noh ni dah ada pengalaman 7 tahun kan dalam bidang konvensi ni. Lama tu, betul kan? Betul. Dan dah bekerja di Hawari Hanafi & Co ni dari tahun 2016. Maksudnya dah 5 tahun dah. Betul? Itulah 2016 sampailah hari ni insyaAllah. Kita teruskan dengan panel kita yang kedua. Kita silakan yang cantik, yang comel ni. Cik Khairul Nisa binti Fakrudin. Hai, Assalamualaikum semua. Cik Nisa sebagai kerani konvensi di Hawari Hanafi & Co sejak tahun 2019 lagi. Maksudnya dah hampir 3 tahun lah kan di Hawari Hanafi & Co ni, betul? Betul. Saya start masuk di Hawari Hanafi & Co pada Januari 2019 sampai sini lah, sampai sekarang. Kita teruskan ya dengan kita punya sesi borak santai ni. Boleh. Bagi sikit. Bukan panel je tau yang akan bercerita pengalaman ni. Dengan saya as a moderator pun saya kena bercerita juga. So cepat kita nak borak, kita nak wujudkan sesi-sesi santai ni insyaAllah. Soalan pertama ni. Macam mana kita ataupun terutamanya panel-panel kita pada hari ni boleh bermula dan bekerja dengan Tetuan Hawari Hanafi & Co ni? Macam saya mula kenal Hawari Hanafi & Co ni pada tahun 2018. Saya menjalankan praktikal saya pada tahun 2018 masuk bulan Mei tak silap saya. And then kemudian dalam bulan 7 tu saya dah selesai praktikal lah. Saya bekerja di Kilang Roti pula as a assistant accountant. So dekat situ tak sampai sebulan saya kerja kat Kilang Roti as a accountant tu, Kak Noh pula WhatsApp saya tanya nak kerja tak dekat Hawari Hanafi & Co ni sebagai HR dan admin. So betul kan Kak Noh? Betul. Masa tu kita tengah cari HR. Lepas tu teringat Syikin intern dekat tempat kita sebagai HR. Kita pun cuba-cubalah WhatsApp dia. Tengok-tengok sahut. Rupanya sangkut. Ini salah satu saya terima tawaran Hawari Hanafi & Co ni sebab masa saya jadi accountant dulu, saya terfikir saya pun nak balik waktu office hour. Sebab masa jadi accountant dulu, kalau selagi ledger ni tak balance ataupun saya kena pegang petty cash, ada staff yang tak balik lagi untuk bagi petty cash tu, saya kena tunggu kadang-kadang 10 malam baru saya balik. So saya macam, aku pun nak kerja macam office hour. So saya terimalah Hawari Hanafi & Co and Alhamdulillah bertahanlah sampai sekarang di Hawari Hanafi & Co. So, itu pengalaman saya lah di Hawari Hanafi & Co. So sekarang kita nak dengar pula pengalaman dari Kak Noh. Macam mana Kak Noh, sebab Kak Noh ni antara orang yang lama di Hawari Hanafi & Co. Macam mana boleh tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba kau macam mana boleh masuk Hawari Hanafi & Co? Bermula tahun 2014. Masa tu saya baru habis belajar. Lepas tu saya part time. Saya belajar dekat UiTM Melaka. Saya part time dekat sebuah hotel dekat Melaka. Kalau kerja hotel ni kita tahulah dia punya shift tu memang 24 jam. Dia memang 8 jam. Jadi kadang ada masa tu saya kerja sampai pukul kalau shift malam daripada pukul 11 sampai 7 pagi. Kadang pukul 3 sampai pukul 11. Jadi tak tentu. Jadi masa saya tengah kerja part time dekat hotel tu, saya jumpa dengan bos saya yang pertama. Masa tu bos saya tu dia memang menginap di hotel tu lah, sebabnya dia tengah dalam proses untuk buka firma dekat Melaka. Jadi saya tak tahu dia kerja apa, tapi saya tahu dia memang datanglah. Sampailah satu hari tu dia tanya saya, ada tak kawan-kawan yang nak kerja pejabat. Masa tu saya
kerja shift. Jadi bila dengar orang cakap nak kerja pejabat, bersinar-sinar lah mata saya. Sebab kita tahu kan kerja pejabat tu office hour, masuk pukul 9, balik pukul 6, Sabtu Ahad cuti. Jadi boleh luangkan masa dengan family. Jadi saya pun tanpa segan silu offer diri. Kalau saya boleh tak macam tu. Lepas tu dia tanyalah, awak ada lulusan apa? Pandai komputer ke? Jadi saya masa tu memang saya cakap lah saya ada SPM, ada diploma apa semua. So insyaAllah lah boleh. Sebab dah kenal, sebab dah selalu dia datang tu. So dia pun cakap kalau macam tu awak datang kerja lah, start kerja lah terus, tak payah interview, tak payah apa sebab memang dah kenal. Saya pun start, saya ingat lagi masa tu kita dah excited kan. Lepas tu Januari tahun 2014 tu, saya ingat lagi 1 hari bulan 1 New Year kan. Kita tahu New Year ni memang ada negeri yang cuti, tapi masa tu saya tak tahulah, saya tak terfikir pun yang Melaka tu cuti. Saya pergi office. 1 hari bulan 1 tu saya pergi office. Sampai je office office tutup. Saya pun telefon lah bos, saya cakap saya dah sampai dah ni, tapi pintu tak buka. Lepas tu dia cakap, dia gelakkan saya, dia kata mana ada orang datang kerja hari ni kan hari cuti, pergi datang balik besok, dia kata macam tu. Excitement lah sebab daripada orang yang kerja shift, dapat kerja office hour, jadi kita memang sangat bersyukur lah macam tu. Bermulalah kisah saya kerja start dekat firma Peguam. Kat situlah saya start. Lepas tu adalah beberapa pengalaman yang saya boleh cerita di sini. Masa saya mula-mula kerja, saya ni noob kan, tak ada apa-apa pengalaman dalam bahagian legal ni. Bos suruh saya pergi jumpa klien dekat pejabat tanah, pukul 9 pagi appointment. Lepas tu masa saya kerja pejabat Peguam tu, saya masih kerja hotel tu. Jadi kebetulan hari tu saya shift pukul 11 sampai pukul 7 pagi. Jadi sampai rumah tu pukul 9 pula saya ada appointment pejabat tanah. Nak jadikan cerita, saya tertidur. Pukul 9 tu klien call saya. Call saya tak angkat. Pukul 9 bos call saya. Call tak angkat. Saya sedar dah pukul 9.30 macam tu. Saya ada appointment. Habis masa tu tengok WhatsApp tu memang bos kau dah bising-bising lah dalam WhatsApp tu lah, macam-macam lah dia cakap. Saya pun akan kabut pergi. Lepas tu pergi pejabat tanah, masa tu nak sign result Melayu. Sampai-sampai dia cakap dengan muka serabai je. Lepas tu balik office, habislah kena dengan bos. Bos cakap, awak ni masih kerja hotel lagi ke? Paksa lah bagi tahu, ya saya masih kerja. Lepas tu dia kata apa? Sekarang ni kau pilih, kau nak kerja hotel ke kau nak kerja dengan aku? Kalau kau nak kerja hotel, kau pergi. Kalau kau nak kerja dengan aku, kau berhenti hotel. Masa tu kan macam alamak kita kan? Jadi akhirnya kita pun hantarlah resign dengan hotel tu. So kerjalah dengan pejabat Peguam tu sebetul-betulnya. Okey, lepas tu macam mana boleh kerja dengan Cik Awal ni? September 2015 tu saya kahwin, saya ikut suami. Lepas tu masa tu kita PJJ, suami saya dekat Selangor, saya dekat Melaka, jadi PJJ. Lepas tu kita bincang lah 2 orang sampai bila kita nak PJJ macam ni kan. Jadi kena cari inisiatif untuk salah seorang pindah. Jadi saya ni memang sejenis yang kalau nak pindah ke satu tempat tu nak kepastian, ada tak kerja untuk saya, ada tak tempat tinggal untuk saya, ada tak semua benda tu kan. Jadi saya pun macam hujung Disember tu saya dah tender resign dekat firm lama. Saya pun cari firm yang dekat dengan suami saya. Suami saya dia mengajar dekat Pejaras. Saya nampaklah Cik Hawari punya, saya cari kat Bar Council lah sebab saya pernah kerja kat firm kan, jadi saya tahulah kat mana nak cari. Saya cari kat Bar Council, nampak kat Bar Council ada nama Cik Hawari, lepas tu ada beberapa firm lain lah. Jadi saya hantar je resume kat semua tu. Salah satu tu Abu Zahar lah dan Cik Hawari dan lain-lain tu saya tak ingat. Okey, lepas tu nak jadikan cerita dengan Cik Hawari ni, selang 2 hari saya hantar email tu, Cik Hawari call. Malangnya masa Cik Hawari call tu, saya tengah tidur. Lepas tu saya sedar tu dalam yang saya ingat lah dalam pukul 11 tu saya call balik Cik Hawari. Nasib baik Cik Hawari angkat. Lepas tu telefon lah Cik Hawari. Cik Hawari kata boleh datang interview tak? Masa tu dia telefon tu dia suruh terus datang interview. Dia kata 6 hari bulan datang interview. So saya macam
Alamak, 6 hari bulan tu 2 hari lagi. Dia telefon suami saya, macam mana ni nak kena interview ni, kalau dapat macam mana, nak tinggal kat mana apa semua. Sebab lepas saya berhenti form lama tu, saya balik kampung lah, duduk tangkap dengan family. Suami saya kat Selangor. Lepas tu suami saya kata tak apa, datang je dulu. Kita tak tahu apa rezeki kita kat sini. Dia cakap datang je dulu interview semua. So saya pun, yelah tak pernah datang Sungai Buloh lagi masa tu. Hari tu datang. So datang jumpalah Cik Awari. Itu pun sesat masa tu nak jumpa Cik Awari. Telefon Cik Awari kat mana office ni, kat mana office. Masa tu office dekat Sarjana Utama 3. Jalan Bidara tu kan? Ya, dekat Jalan Bidara tu. Dekat sebelah Shell tu. Lepas tu datang interview. Cik Awari tak tanya banyak. Dia cuma tanya apa experience. Cik Awari okey lah. Saya sangat bersyukur lah jumpa Cik Awari masa tu, sebab saya memang nak berpindah ke Selangor dengan suami saya. Nak dekat dengan suami saya. Lepas tu Cik Awari pun masa interview tu terus dia kata, okey awak diterima. Saya punya expectation datang interview je. Tapi Cik Awari kata okey awak terus terima. So bila boleh masuk kerja. Bila masuk tu saya pun bincanglah dengan suami. Bermulalah saya dengan suami punya perancangan kan, nak cari rumah sewa kat mana. Sebab masa tu suami saya dia duduk madrasah. Jadi saya madrasah lelaki. Jadi saya ni nak duduk mana. Jadi masa tu lah kita terus cari rumah sewa, terus duduk kat situ dan bekerja dekat Hawali Hanafi sampailah hari ni. Okey, kita nak dengar pengalaman Nisa jugalah macam mana. Okay, sebabnya saya ni bermulanya lepas saya habis belajar, lepas kita hantar thesis tu semua, so macam ada gap lah sampai kita grad kan. So masa tu saya macam nak cari kerja lah. Tapi sebelum nak cari kerja tu, kita kena relax dulu. Kita kena lepas stres sebab kita dah puluh-puluh habis-habisan kan untuk thesis tu, tak tidur malam apa semua tu. Kita backup balik dengan kita dah kat rumah. So balik Kelantan lah, saya orang Kelantan, orang Kelantan. So saya balik Kelantan, dalam 2-3 bulan macam tu saya rasa macam okey dah settle dah. Kiranya aku punya tidur semua tu dah redeem lah maksudnya. Dah dapat ditebus kan macam itu. So macam nak cari duit lah pula. Akan tiba nak duduk saya saja kan. Sementara tu cari kerja, cari duit, nak bagi isi masa lah maksudnya, dan tambah pengalaman juga masa tu. Lepas tu ada kawan macam pelawal lah, dia kata dekat Puncak Alam ni ada satu kerja kosong tapi sale lah. Dia kata macam tu. Lepas tu saya kata boleh juga sebagai part time je lah kan. Kita nak try je sebab kita baru je fresh grade. So macam kita nak cari peluang, kita nak cari pengalaman dulu. So saya pun join lah sale satu kedai tu lah. Lepas tu dia jual barang-barang macam buku-buku, budak-budak macam tu, macam pastilah anakku macam tu kan, macam toys yang untuk education punya kids lah. So saya take part kat situ, saya ambil masa dalam 3 bulan lah saya dekat situ, sebabnya saya ni sebenarnya jenis yang kompetitif sikit lah. Kalau macam orang-orang sale ni dia macam kompetitif kan, dia kalau macam dia punya klik dapat contoh harian tu, sehari tu dia dapat 1,000 sales. Tapi saya dapat 900 je, walaupun sikit je cap, tapi saya rasa macam tak boleh ni, aku kena buat lagi macam tu. So saya jenis macam tu. So bila macam tu kita jadi penat, otak kita jadi penat. So saya boleh tahan sampai 3 bulan je dekat situ. So bila dalam masa 3 bulan tu saya kata dekat mak saya, dekat ayah saya, boleh tak kalau nak berhenti, boleh tak kalau nak balik Kelantan ni cari kerja lain. Lepas tu mak saya kata ikut kakak lah. Ayah saya kata pun ikut kakak, mana yang selesa. Sebab saya apa-apa pun memang saya cerita dekat mak saya, memang cerita kat ayah saya. So apa-apa yang masalah saya tu memang mak ayah saya tahulah. So itu yang best je lah. So bila mak ayah saya bagi authority masa tu, saya pun balik Kelantan balik. Sambil tu kita cari kerja lah. Saya online semester. Lepas tu Alhamdulillah masa tu open vacancy untuk SLIM training. SLIM tu SLIM latihan satu Malaysia tu lah. Okay, so saya apply lah. Masa tu ada Khazanah. Maksudnya ada banyak lagi lah yang tawarkan SLIM training ni. Boleh salah kan? Okay, so saya pun apply yang Khazanah Nasional punya. Bila saya apply Khazanah Nasional, Alhamdulillah punya interview dapat, so pergi KL. Pergi KL untuk buat training lah. Training kat situ. Dan saya bertahan dekat Khazanah tu sebulan lah sebelum saya diterima SLIM training juga di Bank Islam. Yang mana kerja bank ni sebenarnya adalah impian saya lah sebenarnya, sebab saya daripada banking, Islam banking. So bagi saya nak kerja kat bank. Saya dah ambil bidang ni, saya nak kerja kat bank. Itu adalah saya punya aim lah sebenarnya. So Alhamdulillah Allah dah rezekikan untuk saya capai impian saya tu untuk jadi banker. So bila saya pergi join training dekat Bank Islam tu, dia macam program dia selama 4 bulan. So sebulan setengah kita training dekat HQ, lepas tu another 2 months and a half tu dekat branch lah. So lepas kita training tu
orang staff dekat sana pun bagi tahu, dia kata boleh pilih macam mana yang kita nak untuk kita buat praktikal lah macam tu lah. Lepas tu saya pun alhamdulillah saya pilih, of course, Kelantan lah sebab jalan saya Anak tumpahnya darah aku. kita jangan pecah. Itu adalah pilihan pertama saya dan alhamdulillah nak dijadikan cerita lagi, Allah nak tunjuk dia bahawa Tuhan nak bagi ruang dekat saya. Saya dapat pula branch dekat, betul-betul dekat dengan rumah saya. 5 minit je saya. 5 minit saya pergi dengan motor je. So macam dia katanya, ya alhamdulillah kan, saya tak unbelievable lah benda tu. So mak saya pun suka balik Kelantan, rumah dia suruh pergi balik Kelantan lah sebenarnya. Tapi dia pun macam menggalakkan juga untuk anak-anak dia explore benda baru, keluar daripada Kelantan kan. Tapi saya tak nak, saya nak ke Kelantan lah. Saya punya ni lah, saya punya prinsip lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya bila dah 4 bulan dah settle dekat Sering Islam tu dekat Kementerian lah. Saya cakap Kementerian lah, branch Kementerian. Lepas tu nak cerita kita macam mana saya boleh masuk dengan Hawara Hanafi Info. Bila Bank Islam ni dia ada buat graduation ceremony lah untuk siapa yang dah settle Sling Trading ni. So dia macam buat appreciation macam tu, so dia akan bagi CJ kat situ. So siapa yang dah settle Sling Trading ni akan dapat cincin lah. So dia buat satu majlis macam tu. So majlis dia kat KL. So saya daripada Kelantan saya kena pergi KL. So bila dah settle ceremony semua benda tu, saya pun kata, apa kata kalau macam why not kalau macam stop by jap dekat Puncak Alam. Saya tak boleh berpisah lah dengan Puncak Alam sebab ramai sahabat-sahabat saya kat sini kan. Ramai lagi saya punya junior-junior dekat sini. So macam nak jumpa lah macam kan. Okay. So saya pun lepas saya settle graduation ceremony dekat HQ KL tu, saya pun pergi Puncak Alam. So bila pergi Puncak Alam ni, saya pun jumpalah sahabat saya yang juga sekarang ini juga bekerja di Hawari Hanafi Info. Lepas tu dia kata, Iswak dekat Hawari Hanafi Info ni ada open vacancy. Kau nak join tak masa tu? Kau nak try tak apply? Saya cakap, apa tu? Kurang konvensi tu, buat apa? Tu macam pelik sangat nama dia. Aku takut tak masuk konvensi. Sebab itu bukan bidang harta, bidang orang dia bukan brand. Saya daripada Islam Banking ni, tak pernah dengar pula konvensi ni kan. Tapi saya kata, why not kita cuba je? Sebab saya pun baru je settle training dengan Bank Islam. So macam mungkin ni opportunity sajalah kot kan. Tak duduk lagi dekat Puncak Alam, yang second house saya sekarang ni. Jadi saya rasa why not kita cuba. So saya pun try apply. Lepas tu siapa entah HR mana entah yang bagi email, dia kata diterima, saya suruh interview. Siapa itu nama Siti Tahu. Okey, tu sikit lah yang kenal saya saat ini. satu. Lepas tu bila diterima untuk interview, saya datang interview tu dan alhamdulillah lagi sekali nak cakapnya Allah betul-betul dah bantu. Bila saya datang untuk interview tu, Cik Awari hari tu tengah busy lah sebenarnya, ada meeting, mesti dia lupa yang ada interview dengan saya. Lepas tu Wano pula yang sebagai interviewer yang sedikit pula tak dapat hadir masa tu sebab dia dah mau. Itu saya macam, saya banyak lah dengar sikit-sikitkan cerita orang-orang pasal Kak Long ni garang. Dia akan tanya macam-macam. Bila nak interview tu dia akan tanya macam-macam. Sampailah kita penat nak jawab. Sampailah kita curious je, tak adalah. Tapi Cik Awari pun macam dia nak cepat, so dia masa interview dia tanya je lah pasal experience ada ke, boleh buat kerja ni ke, tahu ke apa tu kan agency. Lepas tu dia tanya lagi duduk kat mana, masa tu lah macam nanti bila boleh start. Dia tanya bila boleh start tu kan saya macam hari terima ke? Saya pun macam clueless juga tau, macam tiba-tiba boleh dah dapat masa tu lah nak cakap macam Awari macam kan, Cik Awari ni dia seorang yang easy going person. Dia macam senang je. Kalau dia nampak potensi dekat kita, ada dekat potensi dekat kita, positif. Maksudnya daripada situ lah saya macam grow up dengan Hawari Hanafi Info ni lah sampailah sekarang. Okay, next question, macam mana pula kita boleh sesuaikan diri dengan Hawari Hanafi Info ni pula? Range saya masuk Hawari Hanafi Info first masa praktikal lah. Praktikal tu bukan satu benda yang mudah ya untuk saya kata apa, selesa dengan keadaan culture dekat Hawari Hanafi Info. Dengan masa tu Kak Nur selalu marah-marah, sikit-sikit marah, tak apa-apa pun kena marah macam tu. Masa tu yang selalu mereda menyejukkan hati ni Kak Liza lah. Kak Liza selalu bagi pesanan dengan nasihat. Ala Syiking, Kak Nur tu kejap je. Masuk dengan kiri keluting kanan je marah dia tu. Jari kan dia membawang mana orang macam okey lah. Dalam lama-lama kita dah jadi macam lali dah dengan Kak Nur ni. Dia bising sekejap je. Dia bising sekejap, ini lagi dia baik dah balik. Okey, lepas tu culture yang the bestnya yang saya suka kat Hawari Hanafi Info ni boleh buat berbanding tempat-tempat lain, dia punya culture yang Islamik. Yang dengan orang-orangnya masa tu ada Kak Noh, masa saya masuk tu ada Kak Noh, Kak Liza dengan Aini.
Aini sebagai finance masa tu, Kak Noh, Kak Liza as a conveyancing clerk. So masa tu saya pun ada juga buat kes sikit-sikit lah. Masa tu ada juga buat kes, masa praktikal pun ada juga buat kes. So masa tu lah, time tu lah memang kena marah dengan Kak Noh tu lah. Itu benda yang dugaan orang kata apa, cabaran untuk kita sesuaikan diri kat firma tu. Sekarang ni, base sekarang kalau masuk Horian Afienco, Kak Noh tak macam dulu ya. Alhamdulillah kali ni Puan Noh kita ni baik sangat-sangat, tak macam dulu. Saya cakap berbeza ya. Jelah, lepas tu lama-lama pun saya pun dah terbiasa. Macam mana Kak Noh ni pula, orang lama kita ni mula daripada seorang sampai ramai staff, macam mana dia pula yang boleh sesuaikan diri dia dengan Hawari Hanafi & Co ni? Saya mula-mula kerja dengan Cik Awari ni, saya antara staff yang awal lah. Saya dengan seorang lagi staff, masa tu kita berdua je. Tapi yang staff lagi seorang tu dia kerja tak lama, dalam tak sampai 6 bulan. Okay. Sebab sampailah lepas dia berhenti tu, tinggallah saya seorang-seorang. Jadikan cerita sampailah Kak Liza masuk. Okay. So bila Kak Liza masuk ni, panjang cerita dia Kak Liza ni. Kak Liza ni orang dia happy go lucky. Walaupun dia baru masuk tapi dia memang sangat friendly. Okay. Dia ni kalau kat office tu macam saya lah. Saya ni orangnya kalau kat office tu masa sebelum Kak Liza datang memang senyap je. Memang jenis yang buat kerja tu senyap je, fokus je. Berbeza lah dengan yang korang nampak sekarang saya ni macam mana. Memang totally berbeza. Jadi Kak Liza ni dia kalau datang office tu dia memang akan pasang radio, dia akan sembang, dia memang akan sembang. Which is memang berbeza dengan sifat saya. Yang saya datang kerja tu memang buat kerja je, tak bercakap dengan orang. Sampai kalau Kak Liza tanya tu, dia cakap panjang-panjang pun saya jawab sepatah dua je. Bukanlah sombong tapi memang sifat saya macam tu lah. Tu memang diri saya sendirilah. Okay, lepas tu itulah bila Kak Liza datang ni, dia memberi satu perubahan pada saya, iaitu daripada orang yang kurang bercakap jadi orang yang banyak cakap. Daripada orang yang suka sunyi jadi orang yang suka bising. Jadi semua tu start daripada Kak Liza lah. Kalau Kak Liza tak start approach, memang tak tahulah macam mana. Yelah, daripada kita berdua, daripada Kak Liza saja, kita nampaklah growth Cik Awari. Dia ambil staff baru, dia ambil staff intern. Masa tu intern yang pertama Aini lah. Okay, Aini. Dia memang diam je kerja dia. Dia memang budak baik je, memang senyap je. Jadi Kak Noh sukalah. Dia memang dengar je apa orang cakap, memang baik. Dengan adanya Aini, dengan adanya Kak Liza, kita startlah create bonding. Kita Aini lah selalu jadi tempat yang mana kita. Ada 3 orang je. Macam ni? 3 orang. Saya Kak Noh 3 orang masa tu. Masa tu ada kita 3 orang je. Jadi kita pergi mana-mana pun sama-sama lah. Makan sama-sama. Jadi kalau ada apa-apa pun kita share sama-sama. Okay, jadi sedikit sebanyak Aini ni dia menyumbang jugalah kepada perubahan diri saya pada hari ni. Selepas Aini masuk, Shikin tak masuk. Okay, so Shikin masuk. Macam Shikin cerita tadi tu lah. Dulu memang saya panas-paran sikit tapi lama-lama dah okay sebab staff dah makin ramai kan. Lepas tu ada staff intern lelaki, ada Zaim, Ashraf, Akmal, barulah masuknya Nisa. Jadi kat situlah kita selalu get along together. Tambahan pula masa saya start datang Selangor ni, saya tak ada kawan. Kawan saya suami saya seorang je. Jadi bila dah masuk Hawari Hanafi ni, barulah saya jumpa kawan-kawan dan kita pun merasa bila kita dah rapat macam tu, orang kata kita dah anggap sebagai part of kita punya family. Sampai tahap kalau sahabat kita tu sakit, kita pun akan merasa sakitnya. Sampai macam itulah kita wujudkan bonding antara satu sama lain. Okay, kita nak dengar Nisa pula. Nisa masih banyak juga ni. Okay, Nisa cerita macam mana Nisa boleh sesuaikan diri dekat Hawari Hanafi & Co ni. Yang pertama-tama je masa kita first datang kerja lah, first day of work tu, biasalah kita nak tunjukkan first impression yang baik kan. Dia macam, baiknya budak ni ya. Itu terjadi dekat saya, Alhamdulillah lah kan. Sebabnya saya punya supervisor Kak Liza lah, Kak Liza kat sebelah saya je. Dia kata, dia sebelum dia walk in masuk office tu, dia kata, alah, hai, intan payung lah macam tu. Saya macam, okey lah, saya suka lah kan orang cakap macam, masa kita di sopan, siapa tak suka kan. Sebab dia orang tak tahu lagi saya punya macam mana sebenarnya. Tak adalah. Okey, lepas tu, bila mula-mula start masuk tu memang baiklah, memang jenis yang sopan, jenis kalau
cakap benda yang perlu je, benda-benda kerja je cakap. Kita tak adalah macam nak borak-borak, sembang-sembang, tak ada. Kita macam kerja je sebab kita rasa macam sebab kita tak biasa lagi tau dengan orang-orang staff-staff kat situ. So kita tak tahu lagi macam mana dia orang punya sikap kan, macam mana dia orang punya attitude. Kadang-kadang kalau tiba-tiba kita tergelak kuat-kuat ke, terbuat lawak yang lenjuk ke kan, tiba-tiba tak ada orang respon pun. Apa kita rasa macam, hai, payahlah rasa macam nak lari terbalik terus kan. Tapi itulah kita kena slow ambil inisiatif untuk kenal dulu kita punya staff lah, kita punya sahabat lah. So macam mana saya boleh kenal tu, berlakunya satu insiden lah, maksudnya satu benda, pengalaman yang saya rasa saya tak akan lupa lah. Sebabnya berlaku di tempat yang saya pun tak dijangka sebenarnya. Hari tu hari Jumaat, so kita punya company ni ada allowance makan untuk Jumaat lah, maksudnya makan petang macam tu. So bila 5.30 tu semua dah kena tutup komputer, semua dah off komputer, jangan buat kerja. Ni adalah kita punya bonding. Bonding time, makan petang lah, maksudnya contoh boleh pisang ke, keropok ke, apa kita makan sama-sama. Yang perempuan, yang lelaki lah, kita dah pisahkan terus. Masa yang Cik cakap tadi, kita mengamalkan Islamic environment dalam kita punya office, Alhamdulillah. Lepas tu bila girls ni yang berkumpul ni, kat sini lah, ni adalah first time saya join, first week tu saya join, lepas tu tiba ada terus macam guru usrah macam tu kan. Dia orang tiba-tiba tak sama saya. Masa dia cakap lah ni macam mana macam ni kan. Sebenarnya kat situ lah saya boleh tahu attitude ataupun macam sikap-sikap yang kita punya kawan-kawan office ni macam mana. Kat situ lah kita tahu. So daripada situ lah saya grow, macam Kak Nur cakap tadi, grow trust, build trust, kita grow relationship kita kat situ. So benda kalau kadang-kadang kan kita perasan benda-benda yang macam tu kadang-kadang bermula dengan benda-benda kecil. Maksudnya dekat situ masa usrah tu juga, dekat tempat yang saya kata tempat yang tak dijangka tu kan, dekat bawah meja. Kita memang pelik sikit. Kita orang punya etik ni memang attitude macam pelik sikit. Kita nak bagi bonding tu kuat, kita duduk bawah meja, kita makan kat situ, kita borak kat situ. So kat situ kita open mic, open cakap je, kita ni macam mana, orang ni macam mana, orang ni macam mana. So ada satu kali tu, Aini lah, Aini cakap, korang ni sebenarnya tak tahu lagi Nisa ni macam mana, dia saja je ni. Betul. Yang Pak Jom seni tadi sebenarnya mesti macam ni. Situ So daripada situ kita tahulah kalau kita buat macam ni, kawan kita ni okey tak dengan benda macam tu. Maksudnya kita tahu pro and cons bila kita nak buat satu benda tu. Kita tahu kita rasa macam ni Kak Nur tak suka ni kalau tiba-tiba kita borak dengan kita tapi dia tak tahu isu tu. Nanti kan adalah belakang tu. Yelah memang tak penting. So memang ada juga kalau situ kita pergi mana-mana, pasal saya tak payah tahu orang tu kan. Yelah tak apa, kita ni tak penting pun, tak payah tahu apa, tak ikut tak apa. Semua biasa dah macam tu. Itu benda perkara kecil yang kita nak dengar. Siapa? Tu kena tanya orang je lah. Okay. Lepas tu juga kita macam bila kita macam tu, tapi kita dah tahu lah orang tu sebenarnya bukan bermaksud begitu sebenarnya. Itu adalah masa kita just gurau je, biasalah kalau kita perempuan kan, gurau memang macam tu kadang kasar sikit, kadang nampak macam kita gaduh tapi sebenarnya tak, itu adalah kita punya bonding atau wanita biasalah kadang kau ni apa, padahal tu adalah kita punya sense of orang kata rapat macam tu. Bila kita rapat kita boleh cakap macam tu. Lepas tu bahasakan biasalah, biasalah. Cuma kita nak katakan benda-benda macam ni bolehlah berlaku dalam office sebenarnya, tak dilupakan juga lah. Dan lepas tu selain daripada stuff yang happening, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke sama je, tapi kita still ada batas kita lah. Maksudnya kita still jaga batas-batas pergaulan kita. Dan lelaki cakap dengan perempuan macam ni, yang ni cakap pasal family, pasal kerja, cakap pasal kerja mostly kan. Okay, kita tak ada cakap benda-benda yang mengarut. Kita bukan membawang ya, kita macam berkongsi masalah macam tu. Kita berkongsi cerita. Pada bagi kita cerita pasal kerja juga. Betul. Biasa main point kita orang adalah end result itu adalah kerja, pasal kerja. Mostly macam tu lah. Betul. Tak kali kerja juga. Tak adalah macam nak buka aib orang ke, tak ada. Kita punya prinsip membawang. Prinsip bercerita kita adalah tidak mengaibkan orang lain. Kita borak-borak kita je macam tu lah. Selain daripada tu, daripada staff yang happening macam tu, kita ada juga staff kita, jangan lupa staff kita juga memang sangat pemurah hati. Dia orang ni selalu belanja. Tak kira masa, tak kisahlah. Biasa hari Jumaat tu ramailah yang belanja aiskrim. Benda-benda kecil macam tu kita rasa macam alah kecil apa benda tu kan, tapi sebenarnya memberi impak lah kepada staff-staff kita ataupun kawan-kawan kita yang di sekeliling kita. Kita rasa macam alah aiskrim je pun, kenapa nak hide benda tu kan. Tapi sebenarnya benda tu rasanya yang merapatkan bonding kita ni. Macam tu. Kadang-kadang benda kecil ni nampak kita rasa selesa.
Betul. Jadi dapat lah bila kita, oh belanja hari ni, wah ada apa hari ni, ada berita menarik ke? Macam saja je saya keropok. Soalan keropok jangan risau. Kita ada hidden agenda, tak ada. Kita biasa macam, okay, selain daripada staff yang belanja, yes, agent memang, kalau agent yang memang betul-betul komit dengan kita daripada awal sampai sekarang ni, Alhamdulillah lah, kebanyakan agent memang sangat orang kata supportive. Diorang pun kalau macam contoh ada satu kes yang settle, dia akan belanja. Kalau tak kes yang tak settle pun dia akan belanja. Contoh kalau kita raya kan, raya puasa, dia pun akan bagi duit raya juga walaupun dia bukan Muslim. Nampak tak kat situ kan, kita punya bonding tu bila kita betul-betul bila kita betul-betul serius, bila kita bekerja, bila kita selesa dengan orang tu, tak perlu minta pun. Bukanlah minta, macam bukanlah minta. Tapi nak kata dekat sini, orang luar pun rasa macam selesa dengan kita. Sebab tu lah dia bagi something kat kita. Kita bukan mengharapkan benda lah semuanya. Kita rasa dia boleh bagi tu a part of appreciation lah. Sebab kita berjaya settlekan kes dia, kita layan dia dengan baik, layan pun tak ada masalah. So tak adalah orang kata Hawari Hanafi & Co ni dilimpahi rezeki dengan macam-macam tu lah. Bukan sahaja ejen ya, klien juga ada juga yang belanja kita orang. Jangan, itulah kadang-kadang klien ni dia bila dah satu rumah, dia kata saya tak apalah, saya bagi ni lah lebih sikit lah untuk makan-makan, untuk jamu-jamuan sebagai, dia kata terima kasih. Itu pun kita rasa macam gesture yang kecil pun kita rasa macam maksudnya klien ni puas hati dengan khidmat kita, puas hati dengan apa yang kita buat selama ni untuk kes dia. Itu pun saya rasa memang menjadi orang kata pengalaman yang tak boleh lupa lah. Yang kita rasa macam kadang-kadang tu pun menjadi impak kepada diri kita sendiri juga lah. Betul. Sebab kadang-kadang ni pun disebabkan usrah, apa yang special yang saya beritahu special tak Hawari Hanafi & Co ni, disebabkan usrah dan juga bacaan Al-Kahfi setiap hari Jumaat tu pun yang boleh menyebabkan kita semua ni antara staff, walaupun semakin ramai, kita mudah nak bergaul, mudah rasa selesa. Sebab kita masa time usrah ni lah kita bertaaruf every week. Kita bertaaruf, kita kenal setiap seorang, orang tu suka apa, tak suka apa tu pun kita bertaaruf, kita akan tanya untuk elakkan kita tak menyakiti hati tanpa sedar lah. Okay, ni soalan ni, kita kena ceritakan pengalaman manis dan pahit di Hawari Hanafi & Co. Pengalaman manis bagi saya, pengalaman manis di Hawari Hanafi & Co ni bila kita pergi bercuti dengan kawan-kawan, macam Encik Hawari bawa kita pergi bercuti, kita jalan-jalan, ejen belanja, kawan-kawan belanja tu, itu adalah kenangan yang manis kita cakap. And then sebab benda tu semua dah boleh buat kita recharge balik tenaga kita, recharge balik benda yang kita stress tu semua. And then kita tak terlalu serius lah, tu benda yang manis lah bila kita berkumpul ramai-ramai, kita happy. And then benda yang paling pahit yang saya ingat yang saya pernah buat masa saya praktikal, saya rosakkan 14A Kak Noh. Silap besar. Masa tu kesilapan pertama dan terakhir yang saya buat. Lepas tu Kak Noh cakap, aku tak kira, korang betulkan balik, jadi macam hasad balik. So kita orang berusaha berdua ni bersebut nak betulkan balik 14A orang tu. Akhirnya Alhamdulillah, apa berpihak pada kita. Alhamdulillah 14A pahit lagi. Saya rasa saya dengan Aini juga, asyik dengan Aini je. Kita pernah kena kena marah dengan klien kan Aini. Macam tu lah, tu paling takut. Sebab saya ni jenis orang yang tak boleh orang lain tinggikan suara kat saya akan jadi auto menggigil, jadi takut orang ni nak bunuh aku ke, macam tu. Jadi auto. Sebab tiba-tiba ada orang tinggikan suara kat kita, macam tu. So now kita nak dengar Kak Noh pula pengalaman. Manisnya kerja dekat firma Gua Aman ni, sepanjang kat kerja dah 7 tahun bekerja ni, yang paling best bos bawa jalan-jalan. Company trip lah senang kita. Okay. So company trip ni kalau mungkin tak semua orang lah rasa apa yang akak rasa. Cumanya ni akak boleh share, masa akak kerja tu tiap-tiap tahun memang bos akan bawa pergi. Yang akak pernah pergi Chiang Mai, Bali, Langkawi. Yelah, memanglah kalau nak compare dengan individu punya perception, kalau nak bercuti tu bila-bila kita nak boleh bercuti. Bukan dengan company pun kita boleh bercuti, tapi kita ni hanya boleh merancang je. Tapi nak melaksanakannya tu tak tahu bila. Kadang-kadang kita ni yang dalam skrin ni nak pergi mandi kat Sungai Congkak ke Kancing ke, tak tahu bila dah setahun lepas dia cerita pun tak pergi-pergi. Jadi bila itu yang bulan puasa, itulah sebelum puasa. Okay, jadi bila kita pergi dengan company ni, kita dah tahu, kita dah stres kerja setahun tu, hujung tahun tu company bawa pergi.
pergi cuti. Jadi kita memang dah tunggu-tunggulah sebab dengan company ni macam mana pun kita terpaksa pergi. Jadi bila kita terpaksa pergi, kita terpaksa rehatkan diri kita. Walaupun mulanya benda tu macam nampak terpaksa, tapi bila dah pergi bercuti, siapa tak enjoy? Company sponsor pula tu. Kalau boleh tak nak balik Ini lagi Cik Wari dia rajin lah belanja kita. So far kalau macam setahun tu ada 4 kuarter, setiap kuarter tu dia memang akan belanja makan lah. Belanja makan sedap, makan steak, makan shell out, belanja kat hotel. Itu memang best lah. Bukan perut lelaki je yang kita kena jaga Orang perempuan yang buat kerja ni pun kena jaga juga perut dia. Barulah boleh buat kerja dengan baik. Senang je nak jaga orang perempuan ni, bagi makan sedap-sedap. Pujuk dapat makanan dah hatinya. Selesai. Tu yang comel-comel semua tu. Lagi kenangan manis, kawan-kawan lah. Jadi kawan-kawan ni bila kita stres, dia support kita akan rasa okey lah. Tak adalah kita akan datang office tu, tak adalah dengan keadaan yang stres je. Sebab kita tahu bila kawan-kawan kita ni ada, even kita stres, dia akan support kita kat belakang kita. Macam tu. Lagi kenangan manis yang saya boleh kongsi dalam bidang convincing ni, saya gunakan pengalaman saya untuk implement dalam kehidupan lah. Macam Mac 2017, saya kehilangan arwah bapa saya. Jadi masa tu saya gunakan saya punya pengetahuan dalam convincing ni untuk buat urusan harta pusaka arwah abah. Lepas kita buat pindah milik semua. Jadi sedikit sebanyak saya ada membuat sumbangan lah kepada family saya. Kenangan pahit saya ni dia serius sikit. Okay. Biasanya bila pahit ni kita ni dalam sektor kewangan ni kita banyak melibatkan dengan klien lah. Kita dealing dengan klien. Tapi yelah, saya ni pun dah 7 tahun dalam bidang ni. Jadi bila klien bising ke apa ke, tak payah masuk hati lah. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Buat tak faham je. Kita tahu dia memang kerja dia memang akan bising je kat kita. Okay. Kita buat kerja betul pun dia bising, kita buat kerja tak betul lagi lah dia bising. Macam tu. Cuma ada satu kisah yang saya nak share. Yang ni saya eksklusif lah. Saya tak pernah share ataupun orang yang lama je yang tahu apa yang terjadi. Masa tu saya kehilangan bapa saya Mac 2017. Masa tu adalah the lowest point of my life. Memang masa tu saya sampai cakap dengan Cik Wari saya tak nak kerja, saya nak work from home. Saya kata saya memang tak nak datang kerja lah sebab kita sedih orang yang kita sayang hilang. Dan jadikan cerita, saya ambil cuti 2 minggu masa tu. Saya ambil cuti 2 minggu. Lepas tu bila saya naik kerja, ada satu klien ni, dia buat perfection of transfer dengan kita. Okay. Lepas tu dia datang office. Masa tu saya baru naik kerja 2 minggu. Dia pun datang office, kebetulan dia pun datang office. Masa dia datang office tu dia jumpa saya, dia tanya saya, Pano, saya tengok awak ni tak serius lah buat saya punya urusan. Dia kata macam tu. Kata saya, macam biasalah kita minta maaf lah kalau ada yang klien tak puas hati. Jadi saya pun cakap lah saya minta maaf kalau cik tak puas hati dengan kerja yang saya dah buat apa semua. And then dia kata, saya cakap lah dia tanyalah kenapa you tak ada kat office, kenapa you call tak angkat, kenapa you cuti apa semua, you abaikan saya punya kerja apa semua kan. Lepas tu saya cakap lah, saya cuti kematian, saya baru kehilangan arwah bapa saya. And the rude thing is, tahu tak dia cakap apa? Itu bapa you yang meninggal. Kalau you yang meninggal macam mana? Allah. Sampai hari ni saya ingat Sampai hari ni saya ingat klien tu. So lepas tu saya diamkan diri. Beberapa hari tu saya tak beritahu Cik Wari. Sampailah Kak Liza beritahu saya. Kak Liza pujuk saya. Dia kata pergilah beritahu dengan Cik Wari. So saya pun beritahulah dengan bos. Bos tahu je, kita terus withdraw lah kes daripada representing je. So itu adalah antara yang paling pahit lah dalam saya kerja sini. Saya tak kisah klien nak bising, nak marah, nak report saya ke, saya tak kisah. Tapi when it comes to family, kita kena ada sensitivity terhadap perkara tu lah. Itu saja daripada saya. Pahitnya nak telan kat Nur. Pahit tu yang susah nak telan tu. Okay, Lisa pula. Lisa mesti ada pengalaman manis pahit panjang di history ni. Okay. Biasalah, sebab mana-mana pun akan ada manis ada pahit juga kan. So saya cerita macam Kak Nur cakap, saya cerita yang manis dulu. Yang manis dekat sini macam Siti cakap tadi, yang mula-mula tadi, dekat Hawarian ATM pun kita memang menerapkan Islamic environment lah. Yang mana setiap hari Jumaat pagi, kita semua staff semua ni akan duduk satu bulatan
kita buat bulatan, lepas tu kita akan baca surah Al-Kahfi sama-sama hari Jumaat. Yang itu saya rasa macam tak jumpa lagi lah setakat saya bekerja ni, saya tak jumpa lagi lah yang macam tu, yang mengamalkan secara konsisten ya. Sahabat-sahabat saya konsisten memang akan selalu baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat pagi sebelum kita start kerja. Maksudnya kat situ bila kita kan kita sembang macam tu tapi hari Jumaat tu memang kita akan ada satu masa untuk kita refleksi diri ataupun muhasabah diri, bukan sahaja dengan bacaan Al-Kahfi tapi usrah juga. Kita ada juga usrah berkala yang mana kat situlah yang sebenarnya menjadi titik poin yang penting buat diri saya juga. Di samping kita bekerja ni, kita tahu sebagai satu ibadah kan, dan selain daripada kata bekerja dengan konsisten tu, bekerja dengan sepenuhnya hati tu, dengan ikhlas semua benda tu, tapi kita akan ada added value daripada usrah tu sendiri. So usrah tu kita boleh tambah ilmu-ilmu agama. Selain daripada kita pumpang hari lain, hari Jumaat kita rest kejap. Kita reflect diri kita balik, kita muhasabah diri kita balik, apa yang boleh tambah ilmu agama. Di samping solat jemaah pun ada juga sekali, cuma sekarang ni suatu PKP, so kita work from home, dan sebelum tu juga walaupun kita bekerja dekat office, cuma kita dah tak buat jemaah sebabnya penjarakan sosial, dia dah dimandikan surau lelaki dan surau wanita lah. Ini satu, tapi nak cakap kat sini akan ada something yang kita boleh dapat lah daripada kita nak pumpang seharian tu, kita dah membawa, bukan kita bercerita tu, selain daripada kita cerita pasal duniawi, kita tak lupa juga makanan rohani kita. So dekat hari Jumaat tu, Al-Kahfi dengan usrah tu memang menjadi salah satu makanan rohani kita lah, sampai kita pumpang tu kan. Itu adalah salah satu bagi saya lah main point saya berada dekat Hawariah Hanafi & Co, selain daripada staff-staff yang happening macam kita cerita tadi kan. Dan lepas tu yang pahit pula, biasalah kita dalam kerja melibatkan orang ni, melibatkan manusia ni, macam-macam lah yang kita kena hadam, macam-macam ragam, orang kata macam-macam PM, macam-macam arah ada. Jadi kita kena telan sebab kita bekerja dalam bidang ni, kita tahu kita memang deal dengan orang. Jadi kita tak boleh nak nak tentukan orang tu supaya suka kita, supaya semua jadi baik. Dia tak ada macam tu. Dia daripada attitude sendiri. So apabila kita berhadapan yang klien yang agak apa orang kata dalam bahasa baiknya agak rendah lah, agak macam macam banyak kerenah sikit tu, yang tu kita kena hadap. Ada satu lah saya ingat kata-kata saya punya senior convincing, saya tak ingat sama ada Kak Nur ataupun Kak Liza. Dia kata, saya rasa Kak Nur lah, dia kata Kak Nur kata kalau kita bekerja dalam bidang ni, kita tak boleh nak libatkan emosi kita. So kita kena be professional, kita kena be rational. So kita tak boleh nak ambil hati dengan orang. Biasalah orang akan kata macam-macam macam Kak Nur cakap tadi kan. Orang akan kata macam-macam kat kita. Orang akan cakap buruk kat kita. Tapi kita punya peranan tu, attitude kita tu macam mana kita nak hadapi. Jadi itu adalah one of the main point yang pahit lah, yang saya rasa pada saya bekerja tu, itu yang kena saya hadap lah. Tapi itu saya salah sebab kita sama-sama dalam Hawariah Hanafi & Co ni, kalau ada masalah sekalipun, kita akan duduk sama-sama, kita akan bincang. Kita akan cari solusi sama-sama. Bukan kita, bila satu kes kita ada masalah, kita dia settle. Bukan. Kita ada ramai senior convincing pihak yang lain dan juga program-program kita yang boleh kita refer, yang boleh kita duduk berbincang untuk mencari solusi untuk kes-kes yang bermasalahnya. So, itulah salah satu saya rasa macam pengalaman yang pahit dan juga manis sekali lah dalam Hawariah Hanafi & Co ni lah. Okay, baik. Betul kata Nisa tu. Sebab okay. So Alhamdulillah kita pun dah dengar panjang lebar penerangan, pengalaman kedua-dua panel kita, termasuk saya. So terima kasihlah banyak-banyak saya ucapkan kedua-dua kita ni, Kak Nur, Nisa, sebab sudi share, sebab sudi ceritakan pengalaman, and then kenangan pahit manis dan apa istimewanya di Hawariah Hanafi & Co ni, dan base tetap macam mana jadi kerjaya sebagai kali convincing ni. Thank you sangat-sangat tau. Okay, so habis saya jangan berhabis lagi. Berhabis lagi. Ni kalau sambung lagi ni panjang ni. Kan nama proses bawang ni. Okay, kita nak sebelum kita tutup tirai temu santai kita petang ni, kita nak juga dengar kata-kata semangat daripada ahli-ahli panel kita ni. So kita nak dengar kata-kata semangat yang pendek, ringkas dan padat je daripada Kak Nur dan Nisa. Okay, kita mulakan lah Kak Nur. Okay, kejap ni.
Apa Kak Nur, kata-kata Kak Nur tu memang dah semangat dah. Okay, sebenarnya berkenaan dengan kata-kata semangat ni, saya tak prepare. Tak prepare sangat. Jadi soalan Cikgu Mas ni spontan. Okay. Untuk Baiklah. penonton, bagi kata-kata semangat kat penonton-penonton kita yang ada yang tengok kita sampai habis ni, apa kata-kata yang boleh bagi merangsang diorang? Okay, baiklah. Untuk menutup tirai kita pada petang ni, saya nak nasihatkan dekat semua orang lah yang tengok ni, walau di mana pun kita bekerja, walau apa pun kerjaya yang kita buat, kita kena berbalik kepada niat kita. Kenapa kita bekerja, kenapa kita cari rezeki, kenapa kita cari duit, semua tu untuk apa? Kalau macam saya, awalnya memang saya niat tu untuk bantu keluarga lah dan bantu orang yang di luar sana. Apa manfaat yang saya boleh bagi dekat keluarga dan orang di luar sana. Lagi-lagi bila saya kerja sebagai kerani conveyancing ni, saya nampak ramai orang yang tak tahu proses dan prosedur untuk jual beli rumah ni lah. Lepas tu, jadi bila saya rasa down ataupun saya rasa kurang motivated, saya akan ingat semula apa niat saya itulah, saya dah capai ke belum apa yang saya nak tu. Sebab kita ni bekerja bukan untuk mencapai kejayaan di dunia saja, kita juga nak berjaya di akhirat, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Terima kasih Kak Nur. Okay, Nisa pula, apa kata-kata semangat untuk penonton yang tengok live kita hari ni? Okey, sikit je lah kot kata-kata semangat ni. Okay, kata-kata semangat yang pertamanya, grab the chance, maksudnya bila ada open vacancy ke kita tengah cari kerja kan. Sebab sekarang pun tengah ekonomi tak stabil, masih lagi tak stabil. Lepas tu dengan COVID lagi, kita kata macam ramai yang kena lay off, ramai yang kena buang kerja. Dan bila ada open vacancy ataupun bila kita dah dapat dah tawaran kerja tu, kita go for it. Kita tak kisah macam asalkan kita kisah kerja apa, asalkan kerja tu halal dan berkat, kita proceed je. Dan jangan give up lah, don't ever give up. Sebab kadang-kadang bila kita cari kerja yang kita nak tu, tak semestinya pekerjaan tu baik untuk kita kan. Jadi kita kena terus mencari, kumpul pengalaman banyak-banyak supaya kita akan jadi lebih kompeten lah dalam kita punya diri kita sendiri supaya kita dapat compete dengan orang-orang lain lah. Itu je lah kot. Alright, okay. Thank you Farah. Thank you Kak Nur. Thank you Nisa sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih atas kata-kata semangat dan nasihat itu tadi.